Salam sejahtera, saya Siti Pajahamin dalam Berita KDM TV, edisi 16 April 2020. Bantuan one-off RM300 daripada kerajaan negeri kepada pemandu teksi, bas, lori, bas mini dan bas pelancongan sudah mula dikreditkan ke akaun penerima. Menteri Pembangunan Infrastruktur Negeri Sabah, Datuk Peter Anthony menyeru pemandu yang berdaftar dengan LPKP agar membuat permohonan untuk mendapatkan bantuan ini. Mereka yang belum menerima bantuan ini, anda boleh berhubung terus ke Unit Pengangkutan Awam, Kementerian Pembangunan Infrastruktur di talian 088 223 223 atau 088 255 375 atau berhubung terus dengan MPKK masing-masing untuk mengemaskini data. Faham dan maklum, seperti juga pemandu teksi, kita mempunyai daftar seramai 4,000 lebih dan pada ketika ini kita telah berjaya untuk membayar lebih kurang 2,000 kepada pemandu-pemandu teksi dan selebihnya itu telah kita rekodkan ataupun telah kita kreditkan, tetapi kemungkinan ia akan mengambil masa 1 atau 2 hari dan saya percaya dalam minggu hadapan kedudukan duit mereka ini boleh sudah dituntut di bank-bank yang telah kita kreditkan. Namun saya memohon kepada beberapa lagi pemandu-pemandu teksi, pemandu bas pelancong dan lori supaya menghubungi terus talian yang telah kita sediakan. Oleh kerana pada ketika ini kita dimaklumkan oleh LPKP bahawa kurangan data terkini oleh kerana ramai pemandu-pemandu kita ini tidak mengemaskini data-data yang telah disimpan oleh LPKP. Jadi kami merayu agar semua pemandu bas, teksi dan pelancong ini supaya menghubungi terus, termasuk juga dengan pemandu bas sekolah, supaya menghubungi terus talian kami yang telah kita sediakan untuk kita membuat online untuk saringan dan seterusnya kita akan bayar wang kebajikan kepada mereka secepat yang mungkin. Efek dia inilah masa PKP ini biasa kita di airport ada 200 buah teksi. Oleh kerana PKP ini penerbangan pun berkurangan. Biasa beratus jadi sekarang 10 pun tidak sampai lah. Biasa boleh dapat 3-4 trip dalam sehari. Tapi masa PKP ini kita hanya boleh dapat 1 trip dalam 3 hari. Jutaan terima kasih pada Ketua Menteri kita, Ketua Menteri Sabah yang kini telah bagi sumbangan kepada pemandu-pemandu teksi di seluruh Sabah RM300. Jadi khususnya di lapangan terbang di mana 300 tu kita boleh berbelanja macam beli makanan bekalan harian seperti beras, minyak, susu, tepung dan segala-galanya. Diberi pengecualian bil air dan elektrik 30% diskaun. Sedikit sebanyak dapat meringankan beban. Bagi kami pihak teksi KKA, kami mengucapkan terima kasihlah sama Ketua Menteri sebab membantu kami antara meringankan beban kami lah di sini airport ni. Saya rasa amat bersyukur lah karena kerjaan telah membantu semua penduduk lah, dikecualikan itu bayaran bil air dan kurangkan bil elektrik. Saya ucapkan terima kasih juga lah sama kerjaan negeri. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ketua Menteri kita, Ketua Menteri Sabah kerana begitu faham dengan keadaan dan situasi sekarang ni. Pemberian dari kerajaan negeri sebanyak RM300 itu amat-amat diperlukan. Jadi bagi saya, pendapat individu, pendapat saya sendiri, ianya membantu sedikit sebanyak, membantu akan pemberian tersebut. Terima kasih lagi, sekali lagi diucapkan. Dalam masa 3-4 hari begitu baru dapat 1 trip, baru dapat sekali perjalanan. Tapi walau bagaimanapun, kami berterima kasih juga dengan MAB kerana memberikan keizinan untuk kami beroperasi terus. Dan sekiranya tidak, maka tentulah keadaan di sini bertambah teruk sebab tidak ada perkhidmatan teksi. Ya, dan ini juga kami amat berterima kasih kerana diberi diskaun 30%, banyak 30%, itu cukup banyak sudah dalam ni pemotongan bil elektrik. Ianya membantu terhadap kami lah, golongan yang memerlukan, salah satu dia. Ya, terima kasih. Mengurangkan bebangan kita, memberikan bantuan RM300. Ya, syukurlah Alhamdulillah kerana Ketua Menteri Sabah dapat memberi kami seperti bantuan inilah. Itu pun walaupun begini, kami sangat bersyukurlah. Terima kasih banyak.
Inilah pendapatan kami taksi sekarang ini di lapangan terbang lah. Saya dalam 4-5 hari di sini pun paling cepat pun 3 hari saya orang dapat satu trip dalam waktu sekarang inilah. Kami pun operasi ada mungkin tidak sampai 10 buah taksi dalam 24 jam di sini. Saya sangat bersyukur juga karena ada perkara ini diberikan oleh kerajaan negeri. Kami pun terima kasih banyak lah. Bersyukur sekali lah karena baru ini kali ada buat macam ni. Karena masa sekarang ini seluruh Malaysia tahu juga keadaan. Punya truk, dia cari mau bawa pulang rumah apa dibawa pulang, tiada. Balik dari sana tiada, kan? Sama makanan aku ini 6 hari tidak sejalan, kan? Berapa susah. Kasihlah sama kerjaan negeri, sudah ada terima 300 ringgit. Berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac, Kerajaan Sabah telah mengumumkan bantuan kepada golongan berpendapatan rendah dalam pakej bantuan COVID-19 Sabah. Disasarkan kepada golongan yang mudah terjejas dalam kategori 2, langkah kelima, anak-anak Sabah yang bekerja di Semenanjung Malaysia juga tidak dilupakan. Menurut Puan Stella Julus, anak jati Sabah berasal dari daerah Tambunan yang sudah hampir 10 tahun menetap di Semenanjung Malaysia, bantuan daripada kerajaan negeri ini sangat tepat pada masanya. Ikuti perbualan kru kami bersama Puan Stella Julus. Salam sejahtera semua. Saya dan keluarga berada dalam keadaan yang baik. Kami mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan, namun suami saya masih bekerja kerana beliau berkhidmat di barisan frontline. Dalam masa yang sama ini, saya membantu menyalurkan maklumat terkini di komuniti kami di Sabahan NKL 2007. Baru-baru ini pada 10 hari bulan April 2020, kami telah melancarkan kajian borang yang bertajuk Caring Response Database di SIKL 2007 dan kami telah mendapati warga Sabah mempunyai situasi di kategori ini iaitu penjawat awam. Mereka hanya bergantung sepenuhnya kepada gaji bulanan yang ditetapkan oleh kerajaan dan berusaha menyimpan bekalan keperluan asas serta mempunyai pelan perancangan penjimatan sendiri. Bagi sektor swasta pula, ianya agak kurang memuaskan kerana banyak aduan kelewatan gaji disebabkan urusan pejabat mereka juga ditutup sempena Perintah Kawalan Pergerakan ini. Para pelajar pula, mereka diberi perhatian oleh kebanyakan NGO, badan keagamaan untuk penyaluran bantuan keperluan asas dan makanan. Manakala bagi sektor IKS, buruh, kerja sendiri serta kontrak dan selebihnya, semuanya sangat memerlukan bantuan dari segi kewangan serta makanan. Ini adalah satu inisiatif yang amat membantu kami sebagai anak Sabah golongan B40 yang memerlukan bantuan. Bantuan daripada kerajaan negeri menunjukkan bahawa anak Sabah yang bekerja di Semenanjung tidak dilepas pandang di waktu Perintah Kawalan Pergerakan. Oleh itu, kami amat berterima kasih dengan sebarang bantuan yang dapat diterima untuk mengurangkan bebanan yang dihadapi. Untuk pengetahuan pihak yang menguruskan bantuan COVID-19 untuk Sabahan di Semenanjung ini, terdapat banyak warga Sabah yang tidak mendapat akses ke laman rasmi kerana ketiadaan kemudahan internet. Tiada bank simpanan sendiri, tidak dapat menghubungi keluarga lain di Sabah kerana telefon mudah ahli mereka tiada kredit. Saya adalah penerima fasa pertama di mana borang database Sabahan di Semenanjung pertama kali dilancarkan oleh pasukan pit stop PPNSKL pada 25 Mac 2020 dan menerima bantuan melalui bank yang telah saya daftarkan pada awal pagi 9 April 2020. Ianya mengambil masa 16 hari. Borang tersebut merupakan format Google Form. Ianya diviralkan di semua grup WhatsApp di komuniti warga Sabah di Semenanjung termasuk grup komuniti yang diselia oleh saya sendiri iaitu Sabahan in Klang Valley. 70% meragui kewujudan borang tersebut dan mempertikaikan format tersebut kerana ia bukan link dan web rasmi kerajaan. Borang fasa kedua dikeluarkan pada 10 April 2020 melalui website yang sah oleh kerajaan negeri yang bertajuk link wecare.sabah.gov.my. Pesanan saya kepada anak-anak Sabah di Semenanjung, marilah kita saling membantu sesama anak jati Sabah
Sentiasa berkomunikasi melalui laman sosial untuk mengeratkan silaturahim. Dengan adanya platform-platform sosial media, ia dapat membentuk dan menghubungkan kita semua tanpa mengira bangsa dan agama. Bagi yang baru memohon bantuan melalui website Kerajaan Negeri Sabah iaitu WIKE, saya berharap Anda memberi kerjasama dan mempercayai website yang telah diberikan iaitu wike.gov.my. Sementara itu, ini pesan daripada Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Datuk Peter Anthony kepada warga Sabah yang bekerja di Semenanjung Malaysia. Kita faham pada ketika ini masih ramai yang tidak dapat kita kesan. Bukan sahaja penerima-penerima di sekitar negeri Sabah, di sekitar pedalaman contohnya, ataupun di kawasan pulau-pulau yang pada ketika ini masih ramai yang belum dapat kita kesan ataupun belum dapat kita serahkan sumbangan sepenuhnya kepada mereka. Untuk penduduk-penduduk Sabah ataupun warga Sabah yang tinggal di Kuala Lumpur, berhubunglah dengan pejabat kerajaan negeri di Kuala Lumpur untuk mendapatkan bantuan. Oleh kerana baru-baru ini Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah telah mengumumkan peruntukan untuk bantuan walaupun mereka berada di Kuala Lumpur, termasuk pelajar-pelajar dan juga warga Sabah yang bekerja di Kuala Lumpur ini semuanya mendapat bantuan. Tidak ada satu pun yang ditinggalkan. Saya berharap agar saudara-saudara kita yang berada di Kuala Lumpur, di Kelang, di Pulau Pinang, di Selangor dan di sekitar Kuala Lumpur tersebut, sama ada di Johor, untuk menghubungi pejabat Kerajaan Negeri Sabah yang akan menagihkan bantuan kepada mereka ataupun berhubung terus dengan pusat khidmat yang telah disediakan di peringkat negeri Sabah. Golongan porter dan malim gunung tidak terkecuali turut mendapat bantuan one-off RM300 daripada Kerajaan Negeri Sabah dalam usaha mengurangkan beban akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Karim Sorio, porter Gunung Kinabalu yang berasal dari Kampung Bongol Tamparulik, sudah berkhidmat hampir 10 tahun sebagai porter antara yang mendapat bantuan ini. Saya mewakili bagi pihak Porter Gunung Kinabalu ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah atas ingatan kepada kami Porter Gunung Kinabalu dengan pemberian bantuan sebanyak RM300 ini. Dengan bantuan ini dapatlah membantu meringankan beban kepada kami. Ponsi kau dito gemukapia. Di sini juga saya ingin menyeru dan menasihatkan kepada semua masyarakat supaya mematuhi perintah kerajaan untuk tidak keluar rumah sepanjang tempoh PKP ini. Kita mesti menang dalam perjuangan menentang virus COVID-19. Saya doakan semoga kita semua dilindungi. Datuk Peter Anthony hari ini berkesempatan melawat beberapa batang jalan di sekitar Bukit Manggis dan meluluskan penyelenggaraan 4 jalan bernilai RM12 juta bagi memudahkan keperluan pengguna seramai lebih 6,000 penduduk di sekitar Kimanis. Ia melibatkan penyelenggaraan Jalan Manggis 25.5 km, Jalan Telantang 3.8 km, Jalan Sepur Biging 2.2 km dan Jalan Ulu Magar 18 km. Hari ini kita datang, saya juga telah meluluskan untuk penyelenggaraan jalan di 3 batang jalan di Bukit Manggis, termasuk 2 lagi batang jalan di sekitar Bukit Manggis tersebut berjumlah 12 juta. Karena saya difahamkan oleh jurutera di Papar ini menyatakan bahawa kemungkinan pembinaan upgrading jalan tersebut kemungkinan terdapat kelewatan. Jadi bagi kemudahan penduduk-penduduk di sekitar Kimanis ini, kita memutuskan supaya penyelenggaraan ini perlu diadakan bagi memudahkan orang-orang kampung untuk mereka keluar masuk di sekitar kawasan di Kimanis ini. Dan juga beberapa kedudukan infrastruktur seperti jambatan yang kita lalui tadi itu, beberapa kemudahan telah kita lihat dan saya telah mengarahkan untuk jurutera daerah itu untuk segerakan cadangan supaya 2 jambatan tersebut itu dapat kita laksanakan ataupun dapat kita ganti dengan segera. Berikutan lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan yang masuk fasa ketiga, agihan makanan kepada penduduk terjejas diteruskan lagi di sekitar Kimanis.
Ia disalurkan oleh Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah merangkap Naib Presiden Parti Warisan Sabah, Warisan, Datuk Peter Anthony yang turun padang bersama dengan jentera warisan. Menurut Datuk Peter Anthony, kerajaan sangat komited dan mengambil berat akan keperluan penduduk di seluruh negeri Sabah. Kita dapat sama-sama pada hari ini dengan jentera warisan di Kimanis, sama-sama mengagihkan bantuan dan juga di samping kita bersama dengan jentera warisan di Kimanis, kita juga sempat untuk meninjau beberapa masalah yang dihadapi oleh penduduk di sekitar Kimanis, memberi kebajikan kepada penduduk di sekitar Kimanis. Ya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Menteri Saudara Datuk Peter yang telah pun memberi sumbangan lebih kurang 1,000 makanan termasuk beras dan sebagainya lah. Ini merupakan satu usaha yang baiklah. Saya mengalu-alukan dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri dan juga semua pemimpin-pemimpin masyarakat kita yang telah pun bekerjasama dalam memberi bantuan-bantuan ini, walaupun kita faham bahawa bantuan-bantuan yang kita bagi ini tidak semestinya memuaskan nafsu semua orang kan, tapi sekurang-kurangnya kita membantu ala kadar yang perlu kita bantu insya-Allah. Dan ini juga satu usaha kerajaan kita dalam menghadapi wabak ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua penduduk-penduduk di sekitar Bengawan dan di Kimanis ini kerana telah memberi kerjasama dalam mematuhi arahan yang diberikan oleh kerajaan. Sekian berita KDM TV, selaras perintah kawalan pergerakan, stay at home, min dada idlamin, kita mesti menang. Saya Siti Pajamin, jumpa lagi.